Boleh lah. Sekejap, tak jadi. Dia apa? Ada tekan 2 kali tak jadi. Macam tak ada internet je yang telefon kedua. TikTok tak jadi. Ada internet tak? Tak ni. Yang ini telefon ni. 3 kali dah tak jadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Tuan-puan sekalian, insya-Allah bagi memudahkan majlis kita ini, santai, borak-borak santai, sharing daripada Jordan ni, kita sama-sama memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, anda boleh dengar suara saya kan? Boleh dengar suara saya? Jelas tak suara saya? Okey. Saya tengok komen-komen. Cepat sangat komen laju. Okey. Subhanallah. Sahabat-sahabat boleh respon. Boleh dengar tak suara saya? Alhamdulillah jelas. Okey. Saya bacakan beberapa nama yang telah meninggalkan komen daripada tadi. Kita ada Subhanallah daripada awal, Wanur Aimasabi, Yazid Kasih Abadi, Anak Adawiyah, Asmah Idris, Isma Ardi, Halijah Malik, Nur Aisyah Haji Bakar, Rusinah Muhammad Zaman, Nasriyah Nasruddin, Namawar, Wan Anas. Okey, lagi-lagi Subhanallah, Mas Riza Watch, Fatimah Nit, Nur Hayati Ahmad, Syikin Zainal, Alisa Kasih, Aisyah binti Muhammad Arif, Azami Dahnil, Hani Tahir, Zailani Mak Zain,
Pukul berapa kat Malaysia sekarang? Isma Ardi. Saya sihat Alhamdulillah. Saya bisa daripada Syuhada Abdul Rahman, Adila Liza, Kamalia Muhammad. Saya bisa daripada Jordan. Nanti saya cerita ke mana kami sedang tuju sekarang. Okey. Lagi kita ada Alia Syazwani, Normawati, Ahmad, Tim Isma, Fatimah Zahra. Saya dalam bas. Nampak kan bersama encik suami tu kat belakang sana. Okey. Cik, macam mana? Kena usahakan tu. Okey. Rosni Umar, Yazid Kasih Abadi, Nuriza Yang Ghazali, Najira Mazliza, Intan Nuzairah, Sudin, Siti Nurhayati. Ya, bumi Urdun. Betul. Jordan juga disebut sebagai bumi Urdun. Siti Hajar, Nur Amirul Haziq, Cahaya Nur. Kat Malaysia pukul berapa sekarang? Di sini jam 10.35 pagi. Kat sini pukul 10.35 pagi. 10.35 pagi hari Jumaat yang sama, 10.35 pagi. Dekat Malaysia, tak silap saya, pukul 3.35. Betul ke? Pukul 3.35 kat Malaysia. Zainah Osman, Samia Hashim, Zainah Rosmawati, Sagari Salihan, Zainah Rosmawati, Subhanallah. Namawar Normawati, Noraini, dengar Alhamdulillah semua jelas. Saya pergi kepada komen yang terakhir. Raziah Z Mazliza, Alhamdulillah. Daripada Singapura. Take care Ustazah. Terima kasih. Siapa daripada Singapura ni? Rehana Irwan, Alia Syazmin, Masya Allah. Okey. Baru nak tanya pukul berapa. Ya. Kat Malaysia pukul berapa? Kat Malaysia pukul 3. Kat Malaysia pukul 3.30. Ya. Pukul 3.30. Dekat sini pukul 10.30. Lebih kuranglah 10.36. Kami bersaing daripada atas bas. Nampak bas? Ya. Bas. Okey, dan kami duduk di kerusi belakang sekali. Sebab nak cari pot, nak borak-borak dengan sahabat-sahabat semua. Okey, muslimin-muslimat yang dihormati, Masya Allah, kami sekarang sedang berada di bumi Urdun. Kita biasa sebut Jordan, tapi sebenarnya bagi mereka, bagi penduduk Jordan sendiri, kalau kita tanya, mereka lebih menyebutkan Urdun berbanding Jordan. Sebenarnya dikenali sebagai Urdun itu lebih dikenali berbanding Jordan. Okey. Okey, baiki. Tiba-tiba pula tudung ni. Okey, tudung saya ingat sikit. Tak apalah ya. Okey. Sahabat-sahabat mati Allah sekalian, Masya Allah, hari ini hari Jumaat yang barakah. Jangan lupa perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi, sahabat-sahabat semua. Ya, okey. Sekarang nak menuju ke Petra. Nanti saya jelaskan apa itu Petra. Selepas tu kita nak menuju ke Wadi Rum. Wadi Rum. Ya, nanti kita jelaskan. Dan saya nak ada beberapa perkongsian dengan sahabat-sahabat atas atas bas. Nampak bas? Masya Allah. Okey. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, hari ni hari Jumaat kan? Sejarah Wadi Rum, sejarah kota Petra, Bandar Petra Nabata di Jordan. Gitu. Okey. Jauh. Sebenarnya kami kan di Amman, Jordan. Daripada Amman, Jordan nak pergi ke Petra ni lebih kurang 3 jam. Lepas tu daripada Petra ni nak ke Wadi Rum 2 jam. So 5 jam perjalanan. Subhanallah, insya-Allah besok kami Wadi Rum kan. Pergi Palestin bila pergi Palestin. Okey. InsyaAllah kami akan masuk Palestin lusa. Lusa ke? Betul? Kita akan masuk Palestin lusa. Betul.
InsyaAllah doakan, sebab nak masuk Palestin ni memang sebenarnya hari Ahad. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad ni kami akan masuk Palestin. Masya Allah. Kita tengah cuba untuk buka TikTok. Tak tahu ada masalah kenapa TikTok tak boleh nak dibuka. Tak boleh lagi cik? Okey, tak apa. Terima kasih di atas komen-komen, doa-doa. Handset saya. Okey. Baik, sahabat-sahabat dimata Allah sekalian. Bermalam dalam khemah. Semoga Allah rizkikan dapat ziarah. InsyaAllah Allah rizkikan sahabat semua dapat menziarahi, dapat berziarah sama ke bumi Anbiya ni. Okey, muslimin muslimat, sedikitlah perkongsian daripada saya. Anda nak tanya soalan ke? Saya jawab soalan dulu. Kita selawat dulu. Hari Jumaat yang berkat, kita selawat dulu. Okey, selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fakhtalafat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna, qaddu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta igatiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, baik, jom kita start sharing. Start. Saya rasa Ustaz pegang je dua-dua. Ya, boleh. Tak, memang dia tak bagi. TikTok dia tak bagi gerak. Dia tak bagi tunjuk. Dan sebab tu kena tutup biar dia tak nampak kita bergerak. And now no, sebenarnya tak end pun tak apa. Cuma dia suruh stopkan je. Sebab oh, okey. Sebab tu saya kena tutup ke lampu situ. Okey, sekejap. Okey, tak apa.
Okay. TikTok dah buka? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersiaran daripada bumi Urdun, Jordan. Kita lebih kenali sebagai Jordan. Jordan ni termasuk dalam bumi Syam. Bumi Syam yang selalu sebut, kalau dalam sirah-sirah Nabi kan disebut Nabi ketika umur 12 tahun dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib untuk berniaga ke Syam. Kemudian pada umur 25 tahun, bukan 25 tahun, sebelum umur 25 tahun, dalam Al-Quran Nabi membawa barang dagangan yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid untuk berniaga ke Syam. Okay, kenapa bumi Syam ini sangat glamour, kan? Sangat terkenal. Dalam sejarah, soalannya bumi Syam ini adalah satu negara ataupun satu wilayah, satu bumi yang masyhur menjadi tumpuan perdagangan seluruh dunia. Sebab ketika itu Nabi daripada Mekah pun pergi berniaga sejauh lebih kurang 1,500 km. 1,500 km. Kalau daripada Malaysia, kita bayangkan Malaysia daripada Johor ke Kedah, maksudnya hujung Malaysia ke hujung Malaysia ni, Johor ke Kedah mungkin dalam 800 km boleh tak? Lebih kurang kan? Johor ke Kedah mungkin lebih kurang 800 km hujung ke hujung. Jadi dia nak dua kali Johor ke Kedah, lepas tu Kedah ke Johor. Maksudnya jarak tu sangat jauh, tuan-puan sekalian. Nabi pergi berniaga, dan bukan Nabi je, rombongan-rombongan daripada Mekah pergi berniaga ke bumi Syam. Maksudnya jarak tu lebih kurang dalam 1,400 ke 1,500 km. Bukan naik kereta, bukan naik kapal terbang, bukan naik kereta api, tetapi menaiki unta. Memakan masa berapa lama tu? Berminggu-minggu, tuan-puan sekalian. Berminggu-minggu. Kalau Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah pun 2 minggu. So mungkin berbulan barulah dengan bawa unta, barang dagangan apa semua. Kenapa mereka sanggup bersusah payah sebegitu untuk ke bumi Syam? Jadi saya nak jelaskan kepada sahabat-sahabat semua, di manakah bumi Syam? Kalau tengok peta pada hari ini, dah tak ada dah perkataan Syam tu. Sebab bumi Syam ini terdiri daripada 4 buah negara. Siapa tahu 4 buah negara ni? Kita nak baca komen. Ni okey, lighting okey je. Okey? Okey, siapa yang tahu apakah 4 buah negara yang sebenarnya asalnya ia adalah bumi Syam? Sekarang ini dia telah berpecah menjadi 4 buah negara. Siapa tahu? Ada tak yang komen? Tak ada dekat FB, dekat TikTok, tapi live tak? Tahu mana live? Okey, kita tengok sekejap. Kita tanya tim sekejap. Tak apa. Cik, buat takut jadi. Kita tanya tim sekejap. Beri kami masa sekejap. TikTok ada live. Okey, tak apa. Tak tahulah ni TikTok sebenarnya hidup ke tak ni. Kalau tak jadi TikTok, kita buat kat IG kan. Tak apa, kita tengok je. Tak apalah. Bukan apa, sebab kalau buat live ni, dia tak boleh nak cut untuk Samsung. Tak, tengok, tanya tim tak. Tak ada pun dekat TikTok. Okey, kalau gitu kita off. Okey, tak apalah, kita buat perkongsian di FB je lah. Okey. So, sahabat-sahabat yang berada di FB boleh sebarkan perkongsian kita ni
sama ada di IG ataupun di TikTok. Lepas tu share juga link, insyaAllah. Okey, baik, tuan-puan sekalian, ada tak yang jawab soalan tu? Bumi Syam tu terdiri pada 4 buah negara kan. Pertama, Palestin. Kedua, Jordan. Ketiga, Syria. Keempat, Lebanon. Itulah 4 buah negara yang dinamakan Bumi Syam. Dipecahkan oleh Barat menjadi 4 buah negara yang terpisah, terasing, yang tidak menjadi satu gabungan yang kuat. Kesatuan umat Islam tu tidak berlaku. Masing-masing fokus dan menguruskan negara masing-masing. Yang asalnya ia adalah sebuah pemerintahan ataupun pemusatan yang sangat hebat, iaitu di Bumi Syam. Subhanallah. Okey tak tu Encik? Macam kamera tak berapa okey je. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, jadi Bumi Syam itu dulu terdiri daripada bumi apa? Daripada Syria, Palestin, Lebanon dan juga Jordan yang sedang kami berada sekarang. InsyaAllah kami akan masuk Palestin pada hari Ahad, lusa. Hari Jumaat kan, Sabtu, Ahad kami akan bertolak dan bergerak masuk ke Palestin. Saya rasa itulah yang paling dinantikan oleh semua untuk melihat Palestin tu macam mana. Saya akan kongsikan. Kita akan sentiasa buat update dari masa ke semasa, perjalanan masuk, proses dan lain-lain. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat mata Allah sekalian, itu sedikit maklumat tentang Bumi Jordan ni. Jadi Bumi Jordan ni juga dikenali sebagai bumi para nabi, bumi para anbiya. Di sini ada makam Nabi Shu'aib alaihi salam. Kemudian ada makam Nabi Yusha alaihi salam. Semalam kita pergi ke 2 makam ni, makam Nabi Shu'aib dan makam Nabi Yusha. Subhanallah. Kemudian kita juga pergi menziarahi. Semalam kita pergi ziarah Laut Mati. Ziarah Laut Mati. Dan inilah yang saya nak berkongsi sedikit sebanyak dengan tuan-puan sekalian. Apakah sebenarnya yang berlaku? Jadi hari ini ni saya nak cerita satu kisah lah. Sebab kita pun buat live ni dalam atas bas kan. Jadi situasi tu tak adalah selesa sangat. Bergegar-gegar. Encik suami pun kena pegang sebab tak boleh lah guna stand. Kalau stand lagi gegar tuan-puan sekalian. Tapi kalau kita boleh dapat ilmu yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut alaihi salam yang berkait dengan Laut Mati ni, dah cukup bagus sangat dah. Kalau boleh kita hafal, kita cuba ingat dan kita cuba sampaikan. Mungkin kepada anak, pada pasangan, pada cucu, pada kawan-kawan. Kerana kisah ini terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Dan kisah ini sebenarnya tujuan Allah rakam di dalam Al-Quran, lalu kita baca hari ini supaya kita mengambil iktibar, supaya kita menjadikan sebagai satu panduan. Cerita-cerita ni bukan hanya halwa telinga, hiburan, bukan hanya pengetahuan. Sebab sejarah sentiasa berulang. Dan sejarah yang dilalui oleh kaum Nabi Lut berulang pada sekarang. Dan bagaimana kita perlu berhadapan dengan mereka yang sama dengan kaum Nabi Lut. Dan apakah yang Allah turunkan azab terhadap kaum Nabi Lut. Masya Allah. Okey, sebelum saya pergi cerita tentang kaum Nabi Lut, yang mana kami pergi ziarah semalam tempat yang dinamakan Laut Mati, ataupun kalau bahasa Arab Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit, Mayyit tu kan mayat. Bahru tu maksudnya laut. Bahrul Mayyit maksudnya laut yang dah jadi mayat, Laut Mati. Sebab apa? Sebab laut ini tidak ada kehidupan. Kita tahu tahap kemasinan tu. Dan okey, tempat yang paling rendah di dunia, melebihi daripada paras laut,
darat yang paling rendah di dunia, melebihi dari rendah lagi daripada paras laut, iaitu Laut Mati, tempat kami pergi semalam. Dan di Laut Mati tu tak ada kehidupan langsung dalam laut tu. Keluasan laut tu lebih kurang dalam 70 km lebih. Besar tuan-puan sekalian. Tapi tidak ada ikan, tidak ada kerang, tidak ada, semua kehidupan laut tidak boleh hidup di dalam Laut Mati ni. Tidak ada, kita panggil, kalau orang pergi diving tu kan nampak macam apa tu, cik suami kalau diving tu macam kerang, bukan kerang, kita panggil lumut-lumut, bukan lumut, batu karang, semua tu tak ada. Maksudnya tidak ada makhluk yang boleh hidup di dalam Laut Mati. Okey, jadi sekarang saya nak kita bagi fokus sekejap tentang apakah hukum kita melawat tempat-tempat seperti ini. Dan sama juga kami nak pergi dekat kami sedang menuju ke Petra, iaitu kawasan satu kaum yang juga tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan peninggalan kesan sejarah serta rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka yang mereka pahat pada batu-batu, bukit berbatu. Kita tak boleh bayangkan teknologi apa yang ada pada ketika itu pun menjadi satu pertikaian juga. Okey, muslimin muslimat mati Allah sekalian, hukum melawat ke tempat yang pernah dilaknat adalah makruh. Hukum kita melawat ke tempat yang dilaknat adalah makruh. Apa maksud makruh? Okey, makruh ni asal perkataan daripada karaha, iaitu ditegah ataupun tidak disukai. Makruh ni satu perbuatan yang Allah tidak suka, tetapi bukan Allah murka. Maksudnya ia tidak sampai kita melakukan dosa yang besar. Makruh ni satu benda yang kalau kita tinggalkan lebih baik, namun kalau kita lakukan ia tidak menjadi satu dosa. Kita fahamlah sunat apa pula? Sunat bila kita buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa. Makruh kita tak buat dapat pahala, kita buat taklah berdosa. Wajib buat, kalau tak buat berdosa besar. Haram pula wajib tinggal, kalau buat berdosa besar. Kemudian ada yang di tengah-tengah namanya harus. Harus ni dia tak makruh, dia tak sunat, dia tak wajib, dia tidak haram. Jadi saya ingin bacakan. Hukum melawat ke tempat yang pernah dilaknat adalah makruh, dan kita sebagai umat Islam perlu menjauhi tempat berkenan atau sekadar melewati ataupun berhenti sekejap saja. Sekadar melewati dan berjalan dengan laju. Kita melewati tempat tu ataupun berhenti sekejap dengan niat dan dengan tujuan mengambil iktibar, mengambil ibrah, dan meningkatkan keimanan dalam hati kita terhadap apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya semalam kami pergi ke Laut Mati tu, tengah hari dengan panas, subhanallah. Dan apabila kami melihat tanah Laut Mati di hadapan mata ni, tuan-puan sekalian, apa perasaan saya sendiri? Subhanallah, saya rasa macam, oh begini rupanya Laut Mati. Yang saya bayangkan lain tau. Subhanallah, rupanya Laut Mati dari sudut pandangan zahir kita sangat cantik dan indah, dengan warna air yang kebiruan, dengan persekitarannya, ada pokok-pokoknya. Subhanallah. Walaupun seindah itu tuan-puan sekalian, tapi tidak ada pun manusia yang bersantai, manusia ni, sebab terik panas dia tu sangat luar biasa. Masya Allah. Dan kita boleh rasa vibe ataupun suasana tempat tu. Kita panggil apa ni? Kita panggil apa ni cik suami? Kita panggil aura tempat tu. Memang kita tak rasa pun yang kita nak duduk berlama-lama seronok, sebab tempat itu tempat yang dilaknat. Okey. Tetapi antara pandangan ulama untuk menegaskan lagi kita daripada ke kawasan ini dengan tujuan selain pada mengambil ibrah, untuk bersukaria, berseronok-seronok, bersantai-santai, maka ada sebahagian ulama mengatakan ia adalah haram kalau dengan tujuan untuk bersukaria, berseronok-seronok, bergembira, mengagumi.
Sebab tempat itu sekarang, kalau tuan-puan nak tahu, bagi agama tertentu, saya tak sebutlah agama apa, dia menjadikan tempat ibadah. Sebab itu saya terkejut juga bila saya datang, saya jumpa ramai sangat di kalangan orang bukan Islam, daripada negara India, daripada Mak Saleh dan banyak lagi. Dia ada kepercayaan agama tertentu yang mana mereka perlu membersihkan dirinya di laut mati. Mereka ada ritual agama mereka di situ. Dia ibarat seperti kalau kita Mekah Madinah tu lah tempat melakukan ibadah haji. Mereka ada satu ibadah kemuncak yang mereka perlu buat. Ritual agama mereka adalah di laut mati. Sebab itu semalam bila kita pergi, memang ramai orang bukan Islam berada di laut mati. Ustaz Ustaz dah ngantuk. Sikit lagi Ustaz, sikit lagi Ustaz dah ngantuk dah. Okey, kalau Ustaz dah ngantuk macam mana? Saya pegang lah. Saya pegang Ustaz buat. Okey, baik. Saya pun nak, tak nampak kan? Lenguh, pinggang saya lenguh, saya duduk gitu. Tak nampak kan bawah? Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, pada tahun ke-9 Hijrah, ketika dalam perjalanan ke Tabuk untuk mempertahankan. Tengok siapa kat sana. Ustazah Asni, Masya Allah. Okey, Ustazah mai duduk dekat tempat saya kejap, Ustazah. Mai lasat, Ustazah. Itulah Ustazah, bila buat cakap tengok ni, sebenarnya kita rasa lawyer juga, pening sikit. Yalah, sebab gegar apa semua kan. Rasa macam tak boleh nak lama sangat. Ustazah sharing sikit. Berdiri sat kan? Ya, apa-apa. Ni kan, kita tak tahu yang mana satu Ustaz. Test, tak apalah. Lagi. Ya, tak apalah. Cubaan. Yang ni. Okey, Ustazah pegang sah. Berdiri tu, Ustazah berdiri macam tu. Okey. Okey, Ustazah. Ustazah dah duduk situ. Bismillah. Ustazah share apa tadi? Sebenarnya perlu share apa lagi? Saya share pasal ni, hukum pergi ziarah tempat Nakman. Masya Allah, bagus tu. Perkongsian yang sangat bagus. Kita sekarang ni berada di highway Padang Pasir, Masya Allah. Dan tujuan kita ziarah ni adalah untuk mencari keampunan Allah dan untuk mengambil iktibar. Berjalanlah di muka bumi. Berjalan di muka bumi ni adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah suruh kita berjalan dan kita lihat kesan-kesan yang berlaku. Apatah lagi kita menyelusuri tempat-tempat bumi yang dijejaki oleh para anbiya dan juga para nabi. Kita sedang menjejak Rasul, Ustazah. Kita sedang menjejaki tapak-tapak para anbiya. Sebab selama ni kita belajar rukun iman ada 6. Percaya pada Allah, percaya pada Nabi dan Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Dan pasal percaya pada Nabi ni, yang paling dekat kita rasa dengan Rasulullah SAW. Kita yakin dan kita percaya pada Nabi Muhammad. Dan kita juga tidak menolak para Nabi yang lain. Itu bezanya orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, dia terima Nabi dia, tapi dia tak nak terima Nabi kita. Kita terima Nabi kita, dan kita menerima Nabi Bani Israel. Kita tak tolak Nabi dia, dan kita juga mengakui mereka adalah para Nabi. Masya Allah. Itu bezanya kita Yahudi dengan orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi, dia nak Nabi dia je. Nabi Muhammad dia tak nak terima. Sebab tu dia kata dalam kitab Ismuhu Ahmad.
Dia kata bukan Muhammad, namanya Ahmad. Macam tu dan beginilah kita nak sebab dia orang tak nak ikut cakap Nabi dia orang. Sampai mendapat azab. Jadi bila kita sampai tempat-tempat yang macam ni, kita ambil iktibar tempat ini tempat yang mana kaum jadi diazab oleh Allah, dan kita berusaha untuk menjadi umat Muhammad yang menyayangi. Yang penting sampai je kami di mana-mana di tempat sini, kami rasa ya Allah, terima kasih aku jadi umat Muhammad ya Allah. Buatnya jadi umat Nabi lain, kita kat mana masa tu? Na'udzubillah. Buatnya kita jadi umat Nabi yang lain, kan? Kita tak tahu kita kat mana. Kebanyakan umat Nabi Musa lawan Nabi Musa balik. Jadi alhamdulillah kita jadi umat Muhammad. Syukur, alhamdulillah. Sekian saja perkongsian, insya-Allah. Terima kasih Ustazah Asni. Ya, sebenarnya trip ni special sebab bergabung double A to A. Double A tu Asni, Asma tu Al-Aqsa. Jadi A. Kebetulan kan? Tapi sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Itu adalah satu perancangan Allah. Kami ni beza umur 8 tahun. Saya 40, Ustazah Asni 48. Ustazah Asni dah ada cucu 6 orang. Dah ada cucu 6. Dah tua dah. Tapi adik tu panggil akak. Sebab ada baby ni umur 4 tahun. Ustazah Asni bagi ajaran sesat. Dia suruh baby umur 4 tahun tu panggil dia akak. Sia budak tu. Dia panggil akak lah. Padahal patut panggil Tok Wan. Cucu panggil apa Ustazah? Situ. Situr? Itu Situ, S-I-T-O. Sebab berasal daripada perkataan Siti. Siti tu Oh. nenda kita. Siti tu Siti nenda. Khadijah, Siti Aisyah. Siti. Okey. Situ. Khadijah, Khudaiji. Okey. Jadi tu kenapa? Manja. Oh, Siti, situ. 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 Oh, gitu. Yang lelaki Sidi. Sidi. Manja dia Sido. Sido. Jadi sebutannya Sido. Situ. Situ. To. Situ. S-I-T-O. Okey. Masya Allah, terima kasihlah Situ. Situ Asni. Nenek Asni. Walaupun Ustazah nampak sangat muda, tapi sudah nenek ya. Dah ada 6 cucu. Saya belum ada cucu lagi. Kalaulah Atikah anak kami umur 17 tu, dia kahwin umur 22, kemungkinan saya dapat cucu umur 45. Betul? Ustazah dapat cucu umur berapa? 41. Umur 41. Masa tu anak Ustazah Umur 16. Oh, nikah umur 16. Memang tak aci lah. Anak Ustazah nikah umur 16. Anak perempuan. Lepas tu dia dapat anak umur 17. Ya. Oh, patutlah. Yang tu maksudnya Sebab anak saya belajar Mesir. belajar Mesir sama-sama ni Tak. Satu bulan tu dekat Al-Azhar. Al-Azhar. So saya tak boleh lah nak challenge. Rupanya anak Ustazah Asni nikah masuk umur 16. Dia belajar di Mesir. Dia pun Saya belajar hantar Mesir. Hantar awal. So Ustazah Asni dah dapat cucu umur 41. Ya. Dah takkan tahun depan kot saya nak dapat cucu. Yelah, Atikah umur 17, tahun depan 18. Ni bincang tajuk ni bila dia nak dapat cucu. Oh, itulah. Takkanlah umur 18 anak kita dah nak nikah kan? Umur 18 Atikah nak nikah sebab kita nak edi nenek awal. Seriusnya perbincangan ni? Itulah. Tak adalah kita sampai tahap tu kan, bang kan? Biar belajar dululah masa universiti kan. Nak jadi atuk dah ke? Tak lagi kan? Tak ada. Bila jadi nenek tu terus rasa tua Ustazah kan? Ya. Gitu. Tapi dia panggil dia nakal lah. Yolah. Okey. Jadi Dia smart botol lah balik tak ada dah. betul. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, jemaah kita ni tak ramai, dalam 20 orang sahaja. 20 orang sahaja. Lusa anggur, pokok anggur. Okey, tunjuk jap. Nampak tak nampak nombor 2? Ya, macam-macam tu ada. Ada pokok-pokok. Saya tak kenal sangat. Ustazah Asni kenal sangat dia buat pokok-pokok ni. Saya tengok nampak lalang je tu Ini suasana di Jordan. Rumah-rumah kalau kat Jordan negara Arab ni sama.
petak daripada bawah sampai atas petak. Lepas tu kalau nak kahwin tambah rumah atas. ya, betul. Sebab itu bahagian atas tak ada bumbung, tak ada atap. Macam kita kat Malaysia, diorang sediakan petak, nanti anak kahwin tambah lagi ke atas. Kalau anak 3 orang, 3 dia tambah ke atas, dia makin meninggi. Kemudian kalau warna sama je belakang rumah. Macam kita tengok Mekah, Madinah pun, Mesir ke Jordan ke sama. Warna coklat tu lah, warna tanah. Dia orang jarang lah cat bangunan ni macam kita ni kan. Rumah lain-lain, kalau rumah taman pun lain-lain rumah jiran kita. Tapi dia orang ni warna tanah. Jadi itulah suasana. Kami ni sedang menempuh highway Padang Pasir untuk menuju ke Petra. Nantilah kita jelaskan apa itu Petra bila dah sampai sana. Dan kita pergi ke Wadi Rum. Bila sampai sana nanti kita buat perkongsian lagi. Dan rasa tak boleh dah ni. Dah rasa lawyer ada, rasa semua rasa lah aduh. Maksudnya kena berhentilah live ni. Tadi percubaan lah nak buat live dekat atas bas. Tapi rasanya kan, rasa macam pening juga. Dia macam ni sebab kita kan bergegar-gegar kona kiri kanan. Lepas tu kita cuba nak fokus tengok kepada kamera. So tak apa, tak payah. Okey, ni bandar kecil kita sedang lalu. Memang sepanjang highway kita ni kejap-kejap kita lalu bandar kecil. Bolehlah tengok bandar kecil sat, lepas tu kita berhenti. Nanti saya sambung balik. Saya sebenarnya memang nak sangat bercerita tentang sekurang-kurangnya satu kisah Nabi Lut dan kaumnya, dan kisah Nabi Syuaib dan kaumnya, kemudian kisah Nabi Yusha. Sebab semalam kita pergi ziarah makam Nabi Syuaib dan juga makam Nabi Yusha. Subhanallah. Lepas tu kita boleh juga kalau nak bercerita tentang kisah Nabi Musa AS, sebab ada kaitan. Kawasan kami pergi semalam Wadi Syuaib, iaitu perkampungan. Semalam kami pergi ke perkampungan Nabi Syuaib. Dan kita tahu Nabi Musa AS berlindung di kampung Nabi Syuaib. Ada kisah yang berlaku ketika itu. Nanti kita cerita kisahnya yang menyebabkan Nabi Musa AS ke kampung Nabi Syuaib dan bernikah dengan anak Nabi Syuaib. So Nabi Syuaib itu adalah bapa mertua kepada Nabi Musa AS. Ada kaitan semua ni para nabi ni kan. Nabi Lut ada kaitan dengan Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa dan lain-lain. Masya Allah. Jadi tuan-puan dan mata sekalian, kita ni tengok sikit suasana bandar ni. Kita akan buat perkongsian di tempat yang lebih selesa lah, supaya anda pun selesa juga. Okey, jadi Encik kita tutup. Boleh tunjuk kat saya. Terima kasih. Selamat menunaikan solat asar buat sahabat-sahabat di Malaysia, sebab nak asar dah kan. Kemudian anda masih ada masa untuk membaca surah Al-Kahfi full 110 ayat. Bukan baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir saja, tapi pada hari Jumaat kita dituntun untuk membaca surah Al-Kahfi penuh. Surah Al-Kahfi penuh, ayat pertama sampai ayat ke-110. Jadi tempoh waktunya adalah pada hari Jumaat, bermula daripada maghrib malam tadi, berakhir sebelum maghrib hari ini. Jadi kalau anda baca selepas asar pun boleh, sejam sebelum maghrib pun boleh, asalkan masih lagi belum berakhirnya, belum tenggelamnya matahari, iaitu masuk waktu maghrib pada hari Jumaat ni. Kelebihannya begitu besar. Antaranya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat ni, hari ini, akan keluar cahaya daripada kakinya sampai ke langit, dan akan diberikan cahaya daripada Jumaat ini sampai ke Jumaat akan datang, dan akan diberikan cahaya juga antara dirinya dengan Baitul Atiq, iaitu dengan Kaabah. Dan dalam hadis lain menyatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini pada hari Jumaat akan diampunkan
dosa-dosanya, segala dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi kelebihan dan fadilat membaca suratul Kahfi khusus pada hari Jumaat. Dan cubalah hafal 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir. Kalau tak mampu 10 ayat terakhir, maka hafal 10 ayat terawal. Sebab ada hadis Nabi yang khusus, barang siapa yang menghafal 10 ayat terawal suratul Kahfi, maka akan dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Dan Nabi sebut, siapa yang menghafal beramal dengan 10 ayat terakhir, maka di hari Dajjal keluar, Dajjal tidak boleh mengganggunya, Dajjal tidak boleh mengapa-apakannya, Dajjal tidak boleh menganiayanya. Allah akan lindungi dia. Ini kelebihan orang yang beramal dengan suratul Kahfi. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau tak mampu juga hafal 10 ayat awal tak boleh, 10 ayat akhir tak boleh, lagilah tak boleh nak hafal 110 ayat, maka hafallah ayat yang ke-10 daripada suratul Kahfi, iaitu doa Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami daripada sisimu rahmatmu, dan sempurnakanlah buat kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih tuan-tuan sekalian. Mohon maaf salah dan silap. Salam kasih, salam hormat, salam sayang daripada bumi Urdun, Jordan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.